Hari ini, 30 Januari, Rhapsody Reality. Pastor Chris berkongsikan satu mesej tentang hidup dalam kesihatan ilahi. Haleluya. Ayat pembukaan kita dari Markus 7, ayat 27, berfirman, "Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, biarlah anak-anak kenyang dahulu, kerana tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Puji Tuhan. Kadang-kadang kamu mendapati orang Kristian yang berkata, "Tuhan, sembuhkanlah saya. Saya menuntut penyembuhan saya." Untuk orang Kristian yang masih bayi dan jahil, Tuhan boleh bersabar dengan perkara ini untuk seketika. Tiba masanya apabila Dia berkata, "Sudahlah, bertumbuhlah." Haleluya. Dan doa sebegitu tidak akan berkesan lagi. Sesetengah orang telah bertanya kepada saya, "Pastor Chris, saya biasa berdoa untuk orang dan mereka akan mendapat kesembuhan. Dan saya juga berdoa untuk diri saya dan saya mendapat kesembuhan. Walau bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, apabila saya berdoa untuk diri saya, tidak ada apa-apa yang berlaku. Walaupun saya masih berdoa untuk orang lain dan mereka menerima penyembuhan. Apa silapnya? Masalahnya adalah mudah. Tuhan tidak pernah memberitahu kamu untuk berdoa bagi diri kamu sendiri untuk mendapat penyembuhan. Hanya kerana ia berhasil ketika kamu masih seorang bayi Kristian, ia tidak bermakna yang kamu patut berterusan berbuat demikian. Alkitab berfirman dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30, "Masa kebodohan kita itu sudah dilupakan oleh Tuhan, tetapi sekarang Dia menyuruh semua orang di seluruh dunia bertaubat." Haleluya. Perkara yang terbaik bagi Tuhan bukanlah untuk kamu disembuhkan, tetapi untuk kamu hidup dalam kesihatan ilahi. Puji Tuhan. Apabila kamu telah matang secara rohani, kamu tidak meminta Tuhan untuk menyembuhkan kamu, kerana penyembuhan adalah makanan untuk kanak-kanak. Penyembuhan bukan untuk raja-raja. Dalam peringkat pertama pertumbuhan rohani, kamu jatuh sakit dan kemudian sembuh. Dan kemudian kitaran itu berterusan. Kamu sentiasa percaya Tuhan untuk penyembuhan. Dalam peringkat kedua dan lebih tinggi, kamu mengisytiharkan, "Kesihatan ilahi adalah milikku." Kamu tidak meminta penyembuhan. Iman kamu bekerja untuk kesihatan ilahi. Puji Tuhan. Apabila kamu merasai simptom-simptom penyakit dalam badan kamu, kamu mengisytiharkan, "Dalam nama Yesus, aku perintahkan kesakitan ini untuk berhenti." Dan ia berlaku. Haleluya. Jadi, di manakah tahap kamu sekarang? Kamu perlu bergerak ke kelas yang lebih tinggi, di mana tidak ada sakit kepala, demam, atau sebarang bentuk kesakitan ataupun penyakit. Alkitab berfirman dalam Yesaya 33:24, "Mereka yang tinggal di dalam Sion tidak akan berkata, 'Aku sakit.'"
Puji Tuhan. Sebab mereka tidak berkata demikian adalah kerana mereka tidak jatuh sakit. Amin. Kita adalah sekutu daripada bangsa Tuhan. Kita mempunyai kehidupan Tuhan yang tidak dapat dibinasakan, tidak dapat dijangkiti dalam diri kita. Puji Tuhan. Jadi, dari manakah penyakit akan datang? Walaupun kamu merasai tanda-tanda penyakit, ia adalah fata morgana. Buangkannya dalam nama Yesus. Hidup dalam kesihatan ilahi dan enggan menjadi sakit. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku hidup dalam kehidupan yang luar biasa. Aku telah mendapat kesihatan ilahi yang bekerja di setiap serat kewujudanku, setiap sel darahku, dan dalam setiap tulang badanku. Aku hidup dalam kehidupan yang luar biasa. Dari mahkota kepalaku sehingga tapak kakiku. Firman Tuhan dan Roh Kudus menghidupkan badan aku yang fana secara menyeluruh. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk kajian yang selanjutnya, sila renungkan 1 Korintus 13 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Tuhan berkati saudara-saudari sekalian.